الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Dan orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah, saat mana dia mati tersebut, dia mati dalam keadaan dia melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Dia mati dalam keadaan dia tak belajar. Dia mati dalam keadaan dia tak menutup aurat. Dia mati dalam keadaan dia meninggalkan salat. Sewaktu mana dia masuk saja dalam kubur, malaikat akan tanya padanya, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati dalam keadaan sedemikian rupa? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami di kalangan manusia yang lemah di atas dunia dahulu. Kami tak sempat nak pergi belajar. Kami tak sempat nak menutup aurat. Kami tak sempat nak solat. Lalu malaikat tanya balik padanya, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah telah jadikan pada kamu bumi itu luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tak berhijrah waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Faulaika ma'wahum jahannam. Bagi mereka ini disediakan tempat sudah dia dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah kepada mereka tersebut. Surah An-Nisa ayat yang ke-97. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Guru kita Ustaz Husham Datuk Badaruddin, yang dikasihi seluruh keluarga Yayasan An-Nahdah ini, Ar-Riyadah, yang dikasihi ibu dan ayah dan muslimin dan muslimat anak-anak sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama syukur pada Allah di atas nikmat ya Allah panjangkan umur kita. Sehingga kan dalam tak sedar kita dah masuk dalam tahun baru dalam kalender Islam. Di mana kita dah 2-3 hari dah masuk dalam bulan Muharram. Dan kalender Islam tahun baru ini, ramai di kalangan kita tak perasan. Disebabkan kita ni terlampau lama sangat dengan kalender Masihi. Kerana kita biasa nampak masuk tahun baru ni bulan Disember. Bulan 12 masuk bulan Januari. Baru masuk tahun baru. Tapi kita jarang sangat disebut tentang tahun baru ni dalam bulan Muharram ini. Ini disebabkan oleh kerana terlampau lama sangat. Sehingga kan kita terlupa terhadap satu perkara yang besar dalam hidup kita yang disebut dengan umur kita. Ramai di kalangan kita tak perasan umur kita semakin lama kita hidup bukan semakin muda. Tetapi kita semakin dekat untuk dihadapkan di hadapan Allah. Hari ini kalau orang tanya berapa umur kita, ada di kalangan kita disebut baru je 64 tahun. Kadang-kadang kita rasa pelik dengan dia. Baru 64 tahun, sebenarnya bukan 64 tahun. Kalau mengikut kalender Islam, umur dia dah 67 tahun. 3 tahun dia kehilangan dalam hidupnya. Oleh kerana lama sangat kita terikat dengan suasana dunia.
kita terlupa terhadap suasana kalender Islam yang menyebabkan kita terlekat dengan perangkap-perangkap dunia. Kita tak sedar, tahu-tahu kita akan dimatikan oleh malaikat Allah. Ramai kan di kalangan kita ni, sahabat-sahabat kita yang telah dipanggil menghadap depan Allah. Kadang-kadang kita rasa terkejut dengan kematian dia. Muda lagi kita sebut. Baru 60 tahun meninggal dunia. Kita sebut baru 30 tahun meninggal dunia. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita yang umur dia dalam keadaan yang baya-baya kita saja menghadap depan Allah. Kita rasa terkejut. Allah, mati kita sebut. Kadang-kadang kita baru je berjanji dengan dia nak datang dengan kuliah bersama. Ada di kalangan kita yang kita elok-elok bincang dengan dia macam mana nak pergi ke tempat tertentu. Tahu-tahu bangun-bangun tidur, tahu-tahu mati. Bangun daripada tidur, kita dapat SMS, baca dalam WhatsApp, tahu mati. Kita tergamam, kita, Allah mati. Kita rasa terkejut kan dengan kematian kawan-kawan kita. Yang mati itu lagi terkejut. Yang mati itu lagi terkejut. Allah mati aku. Kerana apa dia? Kerana kematian dalam hidup dalam keadaan tak bersiap untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah. Inilah perkara yang perlu kita sentiasa bayangkan dalam kehidupan kita. Apa bekalan yang boleh kita bawa? Sebab dalam hidup kita ni, di kalangan kitanya terlampau terikat dengan dunia. Sehingga kan kita terlupa terhadap perjalanan kita yang akan datang. Kita macam terperangkap dengan dunia ini. Kita tak boleh membayangkan dalam hidup kita ada lagi kehidupan lepas pada kehidupan di dunia ini. Tak pernah terbayang dalam pemikiran kita kan, macam mana nak hidup malam tama dalam kubur. Padahal alam barzakh ni alam yang perlu kita hidup, yang perlu kita lalui sekejap lagi. Pernah tak ibu-ibu, ayah-ayah duduk menung seorang-seorang, termenung mengalir mata, menitik air mata dia. Macam mana aku dalam kubur? Baru seminggu dalam kubur. Tapi sesi soal jawab belum lagi selesai. Pernah tak kita bayangkan seorang-seorang? Dah setahun dah dalam kubur. Kubur kita ni tak berhenti-berhenti lagi. Dihimpit. Sejak hari pertama kita diturunkan di dalam kubur ini. Pernah tak kita bayang dalam hidup kita termenung seorang-seorang? Keluar air mata, mengalir air mata seorang-seorang. Menggigil tubuh badan kita. Ketakutan kita. Macam mana nak buat? Saat mana keluar ular di hujung kaki kita. Warna hitam yang Rasulullah kata sebesar tengkuk unta. Membelit-belit kaki kita. Mematahkan tulang-tulang kita. Keluar pula api, dengusan api itu menakutkan daripada mulut yang sebegitu. Kita pernah tak kita bayangkan macam mana kita nak buat dah? Sekarang ni kita nak suruh jangan ada ular dalam kubur kita. Jangan ada himpitan kubur. Jangan kena yang disebut dengan azab kubur. Pernah tak pada kita bayangkan macam mana kita nak buat? Kita bangun di padang mahsyar. Waktu mana nama seorang-seorang dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah panggil untuk diberi syafaat. Kita menunggu nama kita. Bilalah nama kita nak dipanggil oleh Rasulullah. Macam mana kita nak buat untuk kita dipanggil juga oleh Rasulullah? Biar kita boleh berlari keriangan kita, seronok kita. Bila Rasulullah panggil nama kita, kita boleh duduk sebelah Rasulullah. Minum air di telaga Kausar Rasulullah. Pernah tak kita bayangkan, waktu mana melayang suratan amalan manusia, tiba-tiba tangan kanan kita yang cuba kita naik tak terangkat. Yang terangkat, tangan kiri je terangkat. Dalam keadaan yang kita usaha tangan kanan untuk naik.
tapi tak naik-naik tangan kanan. Macam mana kita nak buat agar tangan kiri kita ni jatuh, tangan kanan kita terangkat? Waktu mana kita hidup sekarang ini? Ataupun pernah tak kita bayang macam mana kita nak buat waktu mana kita nak melalui titian sirat dalam keadaan yang bau hanyir yang teruk daripada neraka Allah. Kemudian dalam keadaan api yang sedang marak. Kemudian dalam nak melalui titian sirat yang senipis selai rambut dibelah 7, Rasulullah sebut. Kemudian dalam keadaan yang menakutkan dan menggerunkan. Tiba-tiba kita nak lintas titian sirat itu, nak suruh sampai sebelah dengan Rasulullah. Kita boleh bersimpuh di sisi Rasulullah dan kita boleh duduk dalam syurga Allah. Ke kita tiap-tiap hari kita fikir apa dalam hidup kita? Tiap-tiap hari ibu-ibu bangun daripada tidur, ibu-ibu fikir apa dalam hidup ibu-ibu? Tiap-tiap hari kita bangun daripada tidur kita ini, orang kita dia akan fikir apa dia? Nak makan apa hari ni kan? Kita fikir nak berjalan ke mana hari ni? Nak pakai pakaian apa hari ni? Yang teruk lagi, nak makan siapa hari ni? Yang ni je yang kita fikir tiap-tiap hari. Kita tak pernah nak fikir tentang mengenai perjalanan yang akan datang nanti. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dan ayah-ayah anak-anak sekalian duduk termenung tiap-tiap hari fikir tentang akhirat Allah, fikir tentang pada mahsyar Allah, inilah di kalangan manusia yang paling cerdik hidup di atas dunia ini. Yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata kamu cerdik kalau sekiranya kamu hidup membayangkan suasana masa depan kamu yang disebut dengan akhirat Allah. Rasulullah sebut al-qayyis aqyasun nas, secerdik-cerdik manusia. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang menyiapkan diri dia untuk dia nak hidup lepas pada dia mati nanti. Wal ajis, dan manusia yang paling bodoh. Kamu tahu tak siapa? Orang cerdik ni bukan orang yang ada title doktor, profesor, ataupun orang yang rumah dia besar, kereta dia mewah. Tak. Rasulullah mula gambarkan orang cerdik siapa? Orang yang hidup dia fikir tentang mengenai perjalanan yang masa akan datang dia nanti. Ni secerdik-cerdik manusia. Wal ajis, dan orang bodoh ni siapa? Orang bodoh ni bukan orang yang sepak tin tepi jalan, tak. Orang bodoh ni bukan orang yang dia tidak ada sijil, tak. Orang bodoh ni bukan orang yang hidup dia dalam keadaan yang pakaian compang-camping, kemudian makan tak ke mana-mana. Bukan itu yang digambarkan bodoh oleh Rasulullah. Tapi orang yang bodoh, orang yang paling lemah, Rasulullah kata lebih teruk daripada bodoh. Maksud wal ajis, dan orang yang tak ada kekuatan dalam hidup dia. Manittaba'a hawahu, orang yang hidup dia melayan hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia letak angan-angan dia dengan Allah. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia layan je perasaan dia. Tiap-tiap hari dia layan. Orang tanya tak baca Quran? Tak. Habis tu, kalau kamu mati nanti, tak apa. Ada budak-budak tahfiz boleh baca Quran. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Dia tak semayang. Dalam hidup dia, orang tanya dia, kenapa kamu tak semayang? Kamu tak solat? Dia jawab, aku penat. Dia jawab demikian. Aku penat. Kamu tak takut neraka? Takut? Siapa kata tak takut? Habis tu kenapa kamu tak solat? Kamu takut dengan neraka? Ya, takut. Habis tu kamu tak solat? Kamu nak jawab apa dia depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat. Dia jawab demikian. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Yang hidup dia melayan angan-angan. Melayan kehidupan yang akan berhenti dan berperhentian. Yang disebut dengan dunia ini. Padahal kita akan ada lagi 3 lagi alam yang besar di hadapan kita.
3 lagi alam yang kita akan lalui depan nanti. Alam yang ketiga, yang sekejap lagi kita akan sampai. Yang disebut dengan alam barzah. Alam tu alam yang jauh lebih besar daripada alam dunia. Kita baru je lepas satu alam. Itu alam kandungan ibu. Alam pertama kan? Alam kandungan ibu. Ada orang yang kat sini, dia sebut, saya tak lahir daripada perut ibu, Ustaz. Habis kamu lahir daripada mana? Saya keluar daripada buah labu, Ustaz. Dia sebut. Saya keluar daripada buah tembikai. Ni cerita dongeng, bolehlah sebut. Tapi kita keluar daripada kandungan ibu kan dahulu. Itu alam pertama. Sekarang baru kita hidup di alam kedua. Alam kedua dipanggil alam fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kejap lagi kita akan hidup di alam ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Alam yang kita akan hidup. Sekejap je. Alam barzah ni bila? Saya akan sebut sikit lagi. Alam yang sekejap je. Lepas pada kita mati, roh kita keluar daripada mata kita, start daripada situ kita mula mati. Mula mati. Menghadap depan Allah, kemudian kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Tentukan dia dalam neraka Sijjin. Na'udzubillah min dzalik. Bila turun saja, lepas pada itu dapat keputusan tersebut, turun terus, mula hidup di alam yang ketiga, dipanggil alam barzah. Kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita rasa saat mana orang usung untuk disolatkan jenazah kita. Kita nampak siapa yang datang. Kita boleh bilang berapa orang yang datang nak solatkan jenazah kita. Kita boleh nampak saat mana orang usung jenazah kita. Bawa ke kuburan. Kita sampai saja jenazah kita dikubur. Kita nampak di hujung kaki kita berdiri 2 orang malaikat muka dan nakir. Warna hitam kebiru-biruan. Bila orang turun je jenazah kita dalam kubur, kita rasa himpitan kubur. Pem sekali. Orang tak je, hadap je muka kita ke kiblat. Bau tanah depan muka kita. Dengar suara bawah telinga kita. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kalian. Kita mula hidup di alam yang 3, dipanggil alam barzah. Lepas pada hidup di alam barzah, kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dibangunkan balik kita. Bangun je di padang mahsyar, masing-masing sibuk tanya, man ba'atsana min marqadina. Siapa yang telah membangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Elok-elok kita dalam kubur, tiba-tiba bangun balik. Lalu dengar satu suara jawab, hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Benarlah apa yang diajar oleh rasul-rasul dahulu. Kita akan ingat balik setiap kali ibu-ibu, ayah-ayah yang datang ke majlis ilmu ini, semua kenangan itu akan kembali balik. Ditayangkan balik waktu mana kita bangun di padang mahsyar nanti. Betul lah yang disebut oleh Ustaz Husham dahulu. Betul lah apa yang disebut oleh Datuk dahulu. Yang digambarkan suasana yang akan berlaku. Kita akan ingat balik keadaan demikian. Ini kan dalam surah Yasin kan. Dalam waktu mana bangun di padang mahsyar, masing-masing tanya, man ba'atsana min marqadina. Dalam surah Yasin tu kan. Ke tak berjumpa ayat ni? Sah tak baca Yasin dia panggil. Ayat yang tiap-tiap malam Jumaat kita digalakkan sangat untuk baca dengan tujuan nak suruh ingat alam yang keempat yang disebut dengan alam mahsyar. Berakhirkah hidup di alam mahsyar? Tak lagi. Berjalan di padang mahsyar Allah. Bergerak dalam keadaan amalan masing-masing. Bawa amalan masing-masing. Nak menuju ke mana? Ke alam yang kelima. Alam yang akhir dalam hidup kita. Alam sa'idun aw saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka.
alam syurga ataupun alam neraka. Sampai pada alam syurga ataupun alam neraka, Allah mula ajar terus. Khalidina fiha abada. Kekallah kamu dalam syurga sampai bila-bila. Bila sebut tentang neraka, sama juga. Khalidina fiha abada. Kekal juga kamu dalam neraka sampai bila-bila. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu, saya hanya sekadar sebut tentang perjalanan hidup kita ini. Dengan tujuan, kita jangan terperangkap dengan jalan baru di tempat yang kedua. Ramai orang kita ni terperangkap dengan perangkap-perangkap dunia. Kita sibuk dalam hidup kita mengejar yang disebut dengan dunia yang terpaksa kita tinggalkan. Ramai orang kita kan menghabiskan masa dia, tenaga dia, usaha dia, segala-galanya untuk dunia. Dia tidak menghabiskan masa, tenaga, usaha, harta benda untuk dia mendapatkan syurga. Pelik dalam hidup kita kan. Dalam hidup kita ramai mana di kalangan kita terlampau sibuk dengan kehidupan dunia ini. Kalau kita tanya di kalangan kita, kamu turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kamu kerja apa dalam hidup? Cuba tanya di kalangan anak-anak kita kan. Tanya suami, ibu-ibu. Tanya keluarga kita. Sebenarnya, kita ni hidup, kahwin, berumah tangga, dapat kerja, segala apa yang kita dapat ni, kita nak apa dalam hidup kita? Ada, cuba tanya soalan ni. Bangun pagi-pagi lagi, orang yang turun pergi kerja tu, bekerja tu, tanya dia, kamu kerja apa dalam hidup? Biar saya jawab lah. Saya tanya, saya jawab kan. Mereka akan jawab, kejar harta Ustaz. Kejar harta. Ni kebanyakan kita jawab demikian kan. Yang ramai mana orang kita jawab, saya kejar harta. Saya nak harta biar banyak. Kita jawab balik, apakah Allah menjadikan kita untuk menjadi pengejar-pengejar harta? Allah ciptakan kita hidup atas dunia ni, Allah nak suruh kita banyak harta. Kalau kita hidup atas dunia ni, nilaian kita dengan harta menjadi nilai ukur, mana kaya kita dibandingkan dengan kayanya Qarun? Qarun kaya kan? Kaya tak kaya Qarun? Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci je. Bukan bawa harta. Bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan Qarun ke muncak dalam hidup. Satu-satu makhluk yang boleh buat emas atas dunia. Qarun boleh buat emas. Mana ada orang kita boleh buat emas? Buat face mask boleh lah. Nak buat emas, tak reti kita. Qarun boleh buat emas. Tapi bagaimana Allah jadikan Qarun dengan kekayaan dia? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari pagi tadi, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Setiap hari terbit matahari, tenggelamnya Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Habis kita kejar apa kalau kita tak kejar harta? Ada orang jawab, saya tak kejar harta Ustaz. Kalau harta tidak menjadi kejaran, kamu kejar apa dalam hidup kamu? Lelah dalam hidup. Letih dalam hidup kita. Cuba ibu-ibu tengok, jari-jari ibu-ibu, tengok muka kawan-kawan kita. Semua dah berkedut kan sekarang. Tak sama lagi dengan dahulu. Tengok rambut kita kadang-kadang, kita berdiri depan cermin, terkejut kita, siapalah muka macam ni kita sebut. Kenapa tua sangat kita sebut? Letih dalam hidup. Kita kejar apa dalam hidup? Sampai kita berumah tangga, sampai kita berkelahi adik-beradik, sampai kita tak tegur sapa dengan jiran tetangga. Sampai peringkat dalam hidup kita ni, kejar-kejar, lelah dalam hidup. Di kalangan kita. Letih dalam hidup. Cuba cakap dengan kawan-kawan kita kan. Kebanyakan mereka sebut letih lah. Penat lah. Kamu kejar apa sampai begitu sekali? Letih dalam hidup. Dia jawab, saya tak kejar harta. Habis kamu kejar apa? Saya kejar tahta. Saya nak jawatan.
Ni berebut nak pegang jawatan. Jawatan ni mesti orang nak berebut ni jadi YB ke tak jadi YB. Nak boleh kekal, tak boleh kekal kuasa. Mesti orang berebut kan. Harapnya pada diri dia. Berebut nak jawatan. Tak kira lah jawatan tu kadang-kadang. Jawatan tu bukan besar sangat pun. Jawatan kecil je berkelahi. Jawatan JKKKKKK. Jawatan paling halus berebut. Berebut jawatan. Nak pada jawatan. Jawatan bukan ada gaji pun. AJK Masjid misal contoh. Jawatan dalam persatuan. Jawatan nama tu. Dia rasa mulia dengan jawatan dia. Allah tak pernah muliakan dengan jawatan seseorang. Kalau jawatan dimuliakan di sisi Allah, nescaya Fir'aun itu jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan kita. Fir'aun itu kan besar jawatan dia. Besar tak besar jawatan, sampai Allah rakam kata-kata Fir'aun bila dia rasa hebat dalam hidup dia. Fir'aun, dia rasa besar jawatan dia, dia mengaku dia Tuhan. Dia sebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana dia mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku dia Tuhan. Iblis pun sedar diri, senang cerita. Yang Fir'aun ni pergi mengaku dia Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup dia. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin dalam hidup dia. Tak pernah, sekali pun tak pernah bersin. Disebut dalam kitab, Fir'aun tak pernah menguap dalam hidup dia. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit je lagi. Menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula merah mata-mata tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali disebut. Nak lawan Fir'aun dia dalam hidup dia. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Fir'aun? Kemuncak kerana dia berebut nak pegang jawatan ini. Allah tenggelamkan Fir'aun dalam lautan dan disimbolkan kezaliman. Inilah manusia yang paling kejam dalam hidup. Hidup cekik darah orang, mampus pun cekik lagi darah kita. Sampai hari ni kan, kalau kita nak pergi tengok mumia Fir'aun tu, kena bayar 70 pound seorang lagi. Nak tengok mayat dia pun kena bayar lagi. Cekik lagi darah kita. Nak sebutnya kejamnya Fir'aun. Habis kita kerja apa? Ke dalam hidup kita. Sampai kita terperangkap dengan dunia ini. Ramai mana jawab, saya tak kejar harta Ustaz. Habis tahta pun saya tak kejar. Yang kamu kejar apa? Saya kejar rupa Ustaz. Rupa. Saya nak biar saya sentiasa cantik sepanjang masa. Tak nak jadi tua. Sanggup makan pil anti penuaan. Tua juga dia. Pakai lotion anti kedutan. Kedut juga dia. Orang kita kan tak nak jadi tua. Ada setengah orang. Ada sahabat saya panggil seorang nenek. Waktu mana dia lalu panggil nenek. Nenek. Terkejut dia. Apa nenek-nenek? Aku bukan nenek lah. Dia sebut demikian. Aku ni ada. Apa nenek-nenek? Dia marah pada sahabat saya. Habis itu, nak panggil apa? Panggil kakak je, dia sebut demikian. Kakak je. Aku ada power lagi tahu, dia sebut. Umur 87 tahun ada power lagi. Manusia tak nak, dia tua. Ramai mana di kalangan kita tak rasa dia tua. Kalau orang panggil dia, pakcik, marah dia. Apa pakcik-pakcik? Abang lah, dia sebut. Tak naknya jadi tua. Tua kerana sibuk dengan rupa. Datang Rasulullah dia ajar, hidup ni jangan terperangkap dengan rupa. Kerana Allah tak pernah pun memandang rupa wajah seseorang. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak pernah pandang pun rupa paras kamu. Wala ajsamkum, dan juga Allah tak pandang pun jasad kamu macam mana. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah pandang hati kamu dan juga amalan kamu. Yang ni yang dipandang oleh Allah. Orang kita ni naknya jadi cantik, naknya jadi
elok dan rupa paras. Sampai kaya toke-toke kosmetik. Toke-toke kosmetik tu kan, cuba tengok toke-toke kosmetik tu. Sibuk dia sebut, selahkan kecantikan anda. Tunjukkan kecantikan anda. Yang dia tu tak cantik-cantik langsung. Dia suruh orang je berianya. Nak gambarkan bagaimana terperangkap kita. Ramai mana orang yang beli alat kosmetik beribu-ribu dalam hidup dia. Ni nak make up muka dia. Nak jaga kelangsingan badan dia. Dia rela dalam hidup dia. Sanggup untuk tengah-tengah malam kayuh basikal. Yang nak jaga slim badan dia. Jaga dalam hidup dia. Sampai pukul 2 pagi kayuh basikal lagi. Pukul 1 pagi kayuh basikal lagi. Yang main lagi. Sedangkan kita tanya dia, kamu nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup kamu? Sampai kamu tak sedar pukul 12 tengah malam. Kamu sibuknya dengan dunia ini. Kenapa saya sebut yang ni, ibu-ibu sekalian? Sebab depan kita ni, depan sekejap lagi, ramai di kalangan kita kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit menyesal tak sudah. Sekarang kita tak rasa lagi. Tapi tunggu sekejap lagi. Ramai mana di kalangan kita mula menyesal. Menyesal. Bila dia masuk je dalam kubur, belum masuk dalam kubur lagi. Bila malaikat mula datang je, selak je hijab mata kita. Malaikat selak je hijab mata, kita nampak terus berdoyun-doyun malaikat turun. Berdiri depan muka kita, malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, semua sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut sila keluar daripada jasad itu, kebanyakan mulut-mulut akan sebut apa dia? Pada malaikat. Ibu-ibu jangan sebut kalimah ni. Ayah-ayah jangan sebut. Kejap lagi. Kejap je lagi. Jangan sebut kalimah ni. Dia sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak bagi tahu pada Allah, tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi. Tak nak mati lagi. Kenapa tak nak mati? Tak buat amalan. Sepanjang atas dunia ni, hanyut je dalam hidup. Tak bersiap pun untuk perjalanan untuk akan datang. Dia nak buat apa dia? Fa'as-saddaqa. Saya nak bagi segala kekayaan yang saya memiliki, harta yang saya ada, sekarang juga saya nak bagi harta-harta tersebut. Wa akum minas salihin. Dan sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang salih. Mereka jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa orang bila sampai ajal. Wallahu khabiran bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh kematian pada kamu. Maknanya malaikat sebut, dah terlewat sis, kata malaikat. Dah terlambat dalam hidup. Sekarang baru kamu nak minta tangguh. Sebelum daripada ni kamu hidup, sepanjang hidup kamu, kenapa kamu tak berfokus dalam hidup kamu? Kenapa kita tak nampak jalan hidup kita yang perlu kita sampai dalam hidup kita? Kenapa kita terlampau sibuk dengan dunia ni, fokus terhadap dunia, sampai kita terlupa terhadap akhirat Allah? Orang caci maki kita sikit pun, kita dah sentap, dah koyak dah kita. Kenapa? Kerana kita nampak dunia, kita tak nampak akhirat. Kalau kita nampak akhirat, mana kita risau langsung terhadap caci maki mereka sebut. Kalau kita nampak akhirat, mana kita sibuk nak pergi konsert-konsert. Mana kita sibuk nak pergi pasar raya dan sebagainya. Yang kita sibuk, macam mana nak membanyakkan pahala dalam hidup kita. Mesti kita jadi demikian. Kenapa kita tak jadi khusyuk dalam solat kita? Kenapa kita tak rasa nikmat dalam ibadah kita? Punca kita nampak dunia. Kita tak nampak akhirat. Datang, kenapa kita jadi cepat bosan? Belajar, jadi kita rasa rimas pada diri kita ni. Rasa lambat lagi ke ustaz ni nak habis ni. Bila dah lah datang, lewat dia sebut demikian. Nak sebutnya kita jadi rimas. Lepas tu, kalau kawan-kawan kita ajak kita, jom kita pergi dengan kuliah, kita sibuk tanya, jamuan disediakan tak? Di kalangan kita. Kenapa kita sibuk tanya demikian? Kerana kita nampak dunia, kita tak nampak akhirat.
Ni kali pertama penyesalan dalam hidup. Orang yang nampak akhirat, khusyuk dia lain macam. Orang yang nampak akhirat, nikmat dia dalam dia belajar terlampau tinggi dalam hidup dia. Banyak je benda yang dia nak gali, nak cuba nak dapatkan lagi ilmu yang banyak dalam hidup dia. Orang yang nampak akhirat dalam hidup dia, dia akan berusaha seluruh tenaga dia, masa dia, habis segala-galanya, berfokus untuk mendapatkan yang disebut dengan ganjaran di akhirat nanti. Tapi kalau kita nampak dunia, kita sibuk berlitar sekitar dengan kitaran dunia sekitar sahaja. Sehingga kan jiwa kita jadi rapuh. Hati kita jadi lemah. Waktu mana kita menanggapi setiap peristiwa yang berlaku dalam masyarakat kita, sehingga kan kita tak nampak semua itu Allah sedang jadikan ujian untuk mendapat ganjaran yang besar di akhirat nanti. Sebab tu orang mukmin tidak diajar supaya bersedih terhadap dunia. Orang mukmin diajar supaya sentiasa gembira dengan setiap ujian yang dilalui dalam hidup dia. Dia akan rasa seronok sepanjang masa. Dia akan pandang positif. Kenapa dia? Kerana sekarang bukan masa berehat. Sekarang masa untuk beribadah. Sekarang masa bila kita akan mula berehat? Bila kita mati nanti. Bila tampak je malaikat mula datang, kebanyakan orang mukmin akan sebut apa dia? Selamat datang wahai malaikat. Dah lama dah aku tunggu saat ini. Masa yang aku untuk mula berehat. Bahkan mulut dia tak akan berhenti sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai senyuman dia menjadi indah. Peluhan dia peluh atas dahi ni. Waktu mana peluh atas dahi tu, kita tahu kembang kempis hidung dia. Malaikat tunjuk tempat dia dalam syurga Allah. Puas hati aku hidup sekejap, tapi ganjaran besar yang Allah sedang sediakan untuk dia aku. Ni orang yang dia nampak akhirat dalam kehidupan dia. Ni tanda-tanda dia di kalangan ahli syurga. Tapi kalau dia di kalangan orang yang tak bersiap, mulut dia akan sebut, tangguh sekejap malaikat. Malaikat sebut, tak ada dah. Sambil tak ada tu, malaikat terus masuk. Sambil masuk tu, malaikat umum. Waja'at sakratul mauti bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Hidup atas dunia ni, kerja apa lagi daripada siapa? Tanya je dalam hidup itu. Kalau kita tanya orang kan, yang jogging tiap-tiap pagi tu kan, pagi-pagi lagi jogging, kita tanya dia, kamu pagi-pagi lagi jogging, lagi daripada apa? Dia mesti jawab, lagi daripada malaikat maut, disebut. Supaya malaikat maut tak cukup je nyawa kita. Ibu-ibu tanya suami kalian yang makan ubat segenggam setiap pagi. Tanya mereka, kenapa makan ubat banyak sangat? Dia akan jawab apa dia? Supaya malaikat maut tak datang cukup nyawa kita je. Supaya tak mati je. Tapi saat itu, malaikat sebut, sekarang dah masuk dah. Sampai dah masuk, malaikat masuk dalam tubuh badan seorang sebut, terus junam ke hujung kaki terus. Mula kena yang disebut dengan sakaratul maut. Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Saya tak bercadang nak cerita yang ni. Ibu-ibu yang datang tiap-tiap minggu ni, boleh datang belajar. Salah satunya belajar tentang melalui masa-masa sakaratul maut. Macam mana kita nak buat? Kerana masa ni lah masa yang paling penting sekali dalam hidup. Masa ni menentukan sama ada kita ahli syurga ataupun kita ahli neraka. Kita berhak lagi untuk memilih di saat itu. Kena tarik hujung kaki tu, sakit, tak usah cerita lah. Seluruh tubuh badan rasa sakit. Telinga sakit, mata sakit, kuku ni sakit. Sampai sakit, tak tergerak badan. Sakit, kata Imam Ghazali, hanya kedengaran dengusan saat tersebut. Sakit, dia tanya Rasulullah, macam mana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan tengkuk kamu dicincang dengan 300 libasan mata pedang. Bertanya Rasulullah, macam mana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bayangkan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, direntak turun ke bawah. Bertanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Saat mana dia meneran, nak keluar zuriat, berpeluh badan dia,
menggigil tangan dia, pucat lesi tu badan dia, saat mana dia meneran nak keluar zuriat tersebut, Rasulullah kata, sakitnya saat itu baru 1 juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Urat-urat badan ni putus dah rasa. Nak melahirkan zuriat. Saya tak tahulah ibu-ibu yang pernah rasa. Saya tak pernah rasa. Cuma nak sebutnya, waktu mana melahirkan zuriat tu, tak boleh nak dibayang. Sakit. Saya tengok saja. Saya tengok di kalangan isteri saya, pasangan hidup saya bila dalam keadaan melahirkan zuriat tu, kita boleh bayang macam mana sakitnya. Dia tersebut, kita nak kalau boleh tukar sakit dia tu, mari tukar dan diganti dengan kesakitan rasanya pada diri kita. Tapi saat itu Allah tunjukkan, inilah masa yang bagaimana sakitnya, itu pun baru 1 juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Tarik ni, saya tak bercadang nak cerita yang ni. Tarik lagi sampai lutut sampai ke pusat, sampai di pusat, tiba-tiba malaikat lepas roh seseorang sebut. Tiba-tiba roh ni turun balik. Syaitan sibuk dalam mengganggu kita. Dalam keadaan turun tu, malaikat pegang roh daripada bawah kemaluan kita, dia rentak daripada bawah, zup, naik sampai ke halkum terus. Bila sampai di halkum, tergamam. Allah mati. Bau perasan mati. Terkeluar daripada kalimah yang kedua, yang menunjukkan penyesalan dalam hidup. Ibu-ibu jangan sebut, ayah-ayah jangan sebut, anak-anak sekalian jangan sebut kalimah ni. Dia sebut apa dia? Qala inni tubtul an. Sekarang juga aku taubat pada Allah, dia sebut. Sekarang juga aku taubat. Turun malaikat sebut, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Jangan kamu ni tidak dianggap taubat orang yang hidup dia hanya dengan kehidupan dunia, dengan perkara yang sayyi'at. Hatta iza hadara ahadahumul maut, sehinggalah sampai roh dia di halqum, tiba-tiba mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Aku taubat sekarang ya Allah, dia sebut. Turun malaikat tegur dia, kalla, hidup ni jangan begitu. Iza balagatit taraq, ketika mana roh kamu ditarik sampai di halqum, wa qila man raq, siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Turun, keluar roh ni, keluar daripada mata, kemudian kedengaran di arasy Allah, kemudian tentukan diri balik di hujung kaki, kemudian di hujung kepala, kemudian diusung jenazah kita sampai ke kuburan, turun dalam kubur, kemudian orang tutup jalian lahat kita, kedengaran tanah-tanah yang turun sampai parah lutut, tiba-tiba kebanyakan mulut sebut sekali lagi, qala rabbirji'un. Malaikat tolong bagi tahu pada Allah, saya nak kembali hidup di atas dunia. Ibu-ibu jangan sebut, ayah-ayah jangan sebut, anak-anak kalian jangan sebut. Sebut dalam kubur kejap lagi, dia sebut, saya nak hidup balik. Qala rabbirji'un, saya nak hidup balik malaikat. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal. Malaikat jawab, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut, kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan sekarang kamu sedang melalui barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik pada hari kebangkitan yang disebut dengan hari kiamat nanti. Amalan apa yang tertinggal ni ibu-ibu? Sampai peringkat kita tak buat. Kita hanyut je dalam hidup. Ada 3 amalan besar yang kalau boleh saya berkongsi sikit pada pagi ni. 3 amalan besar ni tak ada orang boleh buat kecuali kita sendiri. Tak boleh orang lain tolong. Kecuali kita ni yang kena buat pada diri kita. Amalan pertama, menjaga hati jangan berbolak-balik terhadap Islam. Amalan ni orang lain tak boleh tolong. Sengaja Allah letakkan hati di dalam. Allah tak letak hati ni di luar. Dengan tujuan apa dia? Orang lain tak boleh nak beli hati kamu. Orang lain tak boleh nampak hati kamu. Yang nampak hati kamu, kamu dengan Allah. Kamu dengan Allah. Allah sengaja sembunyikan. Dengan tujuan nak suruh hati kita mesti betul-betul bersih dengan Islam. Satu, Islam larang jangan kita menunjuk-nunjuk. Islam larang daripada kita tak menjadi ikhlas. Islam dia nak suruh kita menjadi mukmin, jangan jadi orang munafik.
Orang munafik ni, orang yang sering kali menunjuk-nunjuk. Islam suruh kita, Allah ajar melalui Nabi Muhammad, jadilah manusia yang ikhlas. Kahwin kerana Allah. Berumah tangga kerana Allah. Belajar kerana Allah. Tak boleh buat kerana selain daripada Allah. Nanti akan rosak. Yang disebut dengan hati kita ni, yang menyebabkan hati kita ni masuk dalam kubur, dalam keadaan yang hati kita ni tidak tenteram menghadap di hadapan Allah. Waktu mana di akhirat nanti, dalam keadaan yang orang yang datang, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap depan Allah dengan hati yang sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap depan Allah dengan hati yang sejahtera. Kenapa hati ni? Hati ni kena bersih. Jangan hati ni kotor. Jangan ada dendam. Jangan ada dalam hati kita ni perasaan takbur. Walaupun sebesar zarah. Rasulullah sebut, la yadkhulul jannah man kana lahu fi qalbihi misqala dzarratin al-kibriya. Tak masuk syurga siapa yang dalam hati dia sebesar zarah perasaan kesombongan. Sentiasa kita menjadi tawaduk. Orang puji je kita ya, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah untuk saya. Kadang-kadang kan kita turun je daripada kenderaan, orang tengok, cantik pula kerongsang hari ni. Cantik pula jubah kita yang pakai. Beli kat mana? Kita mula, bukan cantik. Ni pemakainya tu cantik. Yang pakai tu senang elok. Kalau orang lain pakai, tak jadi macam ni. Mula dia nak mengembang tu badan dia. Dia nak rasa kesombongan. Jawab je, apa masalah kalau jawab? Hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah pada diri saya. Kadang-kadang kan orang puji kita kan. Anak-anak cerdiknya anak-anak. Masuk universiti semua. Belajar tinggi-tinggi semua. Kita jawab, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah pada diri saya. Liyabluwani an ashkur an akfur. Allah sengaja nak uji saya. Sama ada saya syukur ataupun kufur pada Allah. Kan lebih baik begitu kan? Kadang-kadang kita, orang puji, berapa umur makcik sekarang? 67 tahun. 67? Macam 27 je. Kita mula mengembang. Makan apa? Orang sebut. Amalan apa? Minum air suam. Senang je dia. Minum air suam je. Makcik tak minum pun ais-ais ni. Ramai mana orang minum air suam mati juga tu. Ramai mana orang minum air suam kedut juga muka dia. Nak sebutnya bukan kerana air suam. Kerana apa dia? Kerana Allah sedang memberi satu nikmat yang besar dalam hidup kita. Ni benda yang kita kena faham dalam konsep hidup orang mukmin. Bersihkan hati. Sehingga kan kita nak tahu hati kita bersih, semayang kita khusyuk ke tak khusyuk. Senang je pada diri kita. Cuba tengok semayang kita berapa kali sejak daripada kita solat, tengah kita qiyam, menitik air mata kita. Dalam hidup kita. Nak tahu hati kita bersih, berapa kali semenjak daripada sujud dalam solat kita, basah tempat sujud kerana mengalir air mata kita. Berapa kali kita menggigil, menadah tangan, berdoa pada Allah, minta dengan Allah. Sampai menggigil-gigil badan kita. Ketakutan sungguh. Ya Allah, aku takut sungguh terhadap ngauman api neraka kamu, ya Allah. Berapa kali dalam hidup kita boleh bangun daripada malam-malam, duduk atas tikar sejadah, menangis teresak-esak dalam hidup kita. Berapa kali? Dalam hidup kita. Kalau kita boleh rasa nikmat sebegitu, itu nikmat bersihnya hati. Kalau kita dapat demikian. Tapi kalau kita ni asyik tak puas hati je memanjang. Ada je yang tak kena. Dengan anak kita sendiri. Apatah lagi dengan menantu kita. Ada je perasaan yang sebut tak kena dalam hidup. Dengan pasangan hidup kita. Rasa kenapalah aku terkahwin dengan mamak ni, kita sebut. Dalam hidup kita. Apa perasaan? Apa sebenarnya dalam hati kita? Hati kita rosak kan? Kita tak pernah rasa syukur di hadapan Allah terhadap nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Orang lain susahnya dah dapat suami. Orang lain puas mandi bunga, tak jumpa-jumpa bunga. Kita ni alhamdulillah tak mandi bunga pun ada je bunga datang. Dalam hidup kita.
nak sebutnya gambaran dalam hidup kita. Tapi kenapa kita tak payah nak bersyukur dalam hidup? Tanda kita ni manusia yang rosaknya hati. Hati rosak ni bahaya, ibu-ibu. Hati ni rosak ni bahaya. Di antara benda yang paling bahaya sekali sebelum daripada kita mati. Kerana nanti kita akan buruk sangka dengan Allah. Ramai mana orang yang dekat nak meninggal dunia, dia jadi buruk sangka dengan Allah. Kenapa aku mesti mati, ya Allah? Aku baru je 67 tahun. Orang lain 97 tahun tak mati-mati lagi. Kita mula jadi buruk sangka dengan Allah. Kenapa aku, ya Allah? Aku baru je sikit kena penyakit. Orang lain banyak, dah terlentang lama dah, tak mati-mati lagi. Ini buruk sangka dengan Allah. Hati yang rosak. Tolonglah ibu-ibu sekalian, bersihkan hati semua di kalangan kita. Ini di antara tugasan kita. Setiap hari, kerja bersihkan hati. Tanda kita rosak hati kita kan, sayang terhadap harta benda kita. Patutnya, di musim-musim sebegini, di masa-masa yang hujung usia hidup kita ni, tak sayang dah dengan dunia. Kita tak ada dah. Kita nak makan apa lagi yang kita nak makan atas dunia ni? Nak makan apa lagi yang kita tak makan? Daging tomahawk, dah makan dah. Gigi pun dah tak ada dah. Nak makan apa dia? Nak makan manis-manis, dah ada kencing manis dah sekarang. Nak makan duit berpuluh ribu lagi dalam akaun bank. Bila nak hantar ke akhirat ni? Bila kita nak hantar ke akhirat? Sepatutnya, jangan simpan untuk dunia. Kita cari harta bukan untuk dunia. Cari harta kita untuk ke akhirat. Ni cari harta untuk dunia ni orang kafir. Orang kafir memang dunia ni syurga bagi mereka. Tapi bagi orang mukmin, dunia ni bukan syurga. Dunia ni penjara. Rasulullah sebut, ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatu lil kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Tapi kenapa kita berkejaran terhadap syurga orang kafir? Kita tak berkejaran terhadap syurga yang sebenar dalam hidup kita. Pelik dalam hidup kita. Sepatutnya kita mengejar syurga. Macam mana nak kejar syurga? Hati mesti bersih. Kalau hati tak bersih, tak boleh masuk syurga Allah. Mesti pada diri kita demikian. Hati ni nak suruh jadi bersih, nak suruh tetap dengan Islam, baca doa. Baca doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan berhentilah ulang doa ni. Setiap hari baca je doa ni. Ya muqallibal qulub. Diam-diam seorang-seorang. Ya muqallibal qulub. Ingat yang saya pesan hari ni. Saya nak sebut betul-betul. Saya anggap ibu-ibu ni macam ibu-ibu saya. Nak sebutnya gambaran, nak suruh ingat yang ni. Kekalkan dalam hidup kita. Dalam diri kita ni, saya anggap macam kalian ni adik-beradik perempuan saya. Di kalangan kita ni. Semua di kalangan kita. Jaga hati. Jangan rosakkan. Jangan biarkan syaitan masuk dalam hati kita. Senang je syaitan masuk. Merosakkan hati kita. Bila rosak hati kita, menyebabkan di waktu ini, kita tak boleh sampai kepada syurga Allah. Dia akan terhalang kerana kerosakan hati ini sendiri. Tak ada orang yang boleh tolong bersihkan hati kita kecuali kita sendiri. Bersihkan dengan baca Quran. Bersihkan dengan sedekah. Bersihkan hati kita dengan apa dia? Tahajud malam. Bersihkan hati kita dengan iktikaf. Datang awal ke masjid. Duduk dalam masjid, iktikaf. Itu cara nak bersihkan hati. Bersihkan hati dengan apa dia? Menyambung silaturrahim. Berbaik sangka dengan setiap di kalangan kita. Jumpa dengan siapa saja, maafkanlah saya. Mengaku je. Walaupun kita tak pernah buat salah dengan dia. Sebut ada dia. Saya tak nak berpanjangan dosa ini. Saya tak nak sebut demikian. Bagi tahu pada anak menantu kita. Kita ni jangan ada seorang pun terasa hati dengan ummi, dengan mama, dengan mak, dengan ibu. Sebut ada anak menantu kita. Doakan kita biar kita ni ahli syurga. Ni perkara yang pertama kena jaga. Siapa yang nak syurga supaya dia tak menyesal dalam kubur nanti, tolonglah jaga hati dia. Datang majlis ilmu. Duduk majlis ilmu untuk membersihkan hati. Duduk ya.
Walaupun kita penat macam mana pun, tiap-tiap pagi-pagi, Ahad ke Sabtu. Setiap pagi, kat sini, kuliah. Setiap pagi Ahad kan, datang je duduk, mendengar majlis ilmu. Walaupun kita penat macam mana pun, satu hari nanti, kita tak boleh bangun, minta juga hadirkan diri kita. Duduk dalam majlis ilmu. Sampai kita meninggal dunia dalam majlis ilmu. Pahala kita terlampau besar yang Allah sediakan pada kita. Kerana apa dia? Orang tanya, kenapa datang juga? Saya nak bersihkan hati saya. Sebagaimana saya tak nak hati saya kotor waktu mana saya menghadap di hadapan Allah. Ini cara demikian pada diri kita. Tolong bersihkan hati ini sendiri. Ini walaupun kita tertidur, datang majlis ilmu tertidur pun dapat pahala. Tapi jangan niat nak tidur. Daripada rumah lagi, dah ustaz kata boleh tidur je lah. Cuma kita usahalah, pada diri kita, janganlah tertidur. Saya nak dengar juga. Walaupun kita tak berfokus, tapi kita duduk dalam majlis ilmu. Pahala kita, yang kesan dia, hati kita. Kesan dia. Ibu-ibu akan perasan nanti, bila keluar daripada majlis ilmu ni, hati kita ni jadi lapang je. Allah jadikan demikian. Tenang je. Ni kelebihan yang Allah jadikan dengan nak bersihkan hati. Saya tak sempat nak bincangkan tentang tajuk ni. Kerana tajuk ni terlampau besar. Sehingga kan ulama-ulama karang kitab. Bagaimana nak bersihkan hati. Supaya kita tak jadi rosak sesama kita. Itu cara demikian. Dia panggil, ada kitab yang tebal. Kitab Mafsadatul Qulub. Perkara-perkara yang boleh merosakkan hati. Bagaimana islahul qulub. Macam mana nak bersihkan hati. Sampai kitab tu tebal-tebal. Dan para hanis sekarang beruntung kerana duduk di kawasan orang yang ada ilmu. Datuk dan juga Ustaz Usyam dan sebagainya. Yang mengajar ni, tumpang ilmu daripada orang-orang salih di kalangan kita ni sendiri. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang nak dapat syurga supaya dia tak menyesal dalam kubur nanti. Yang kedua, tolong jaga ibadah dia dengan Allah. Jaga ibadah kita. Yang ni di antara perkara yang besar dalam hidup kita. Jaga ibadah. Ibadah apa kena jaga? Salat. Salat jangan tinggal walaupun 1 rakaat. Jaga. Kalau pernah tertinggal salat, tolong qada. Dan pernah pun, ibu-ibu ni, kebanyakan orang perempuan pernah tinggal salat. Pernah tinggal salat. Bila dia tertinggal salat dia? Waktu mana dia uzur. Darah kotor. Darah kotor tu kering pukul 8 malam. Waktu tu waktu maghrib. Dia tak sedar. Dah kering dah darah tersebut. Lepas isyak, dia tak sedar lagi. Dah masuk isyak, dia tak sedar lagi. Dia bangun-bangun, pagi esok dia cek, dapati darah kotor. Dah kering dah. Dia pun terus mandi, dia tinggal 2 waktu. Maghrib dan isyak. Kebanyakan orang perempuan jadi macam tu. Kalau darah kotor tu kering, pukul 9 pagi, dia kerja. Dia mengajar jadi cikgu misal contohnya. Ataupun dia kerja pejabat. Pukul 9 pagi dah kering dah darah tersebut. Zuhur, dia tak semayang. Dia tak mandi lagi. Asar, dia baru balik sampai ke rumah. Maghrib, baru dia nak mandi. Dan dia solat maghrib. Dia tinggal 2 waktu dalam hidup dia. Yang ni di antara kesilapan yang paling dominan di kalangan orang kita yang meninggalkan solat. Yang ni kena faham demikian. Orang perempuan, setiap kali pesan pada anak-anak perempuan kita. Pesan pada keluarga kita. Setiap kali mana bersih je, dia dah nampak dah bersih dah, dia jaga betul-betul dah bersih, qada 2 waktu lebih baik. Dalam hidup dia. 2 waktu yang dia dah pasti dah bersih pada diri dia. Kebanyakan orang perempuan dia akan jadi keliru terhadap permasalahan ini. Yang menyebabkan dia tertinggal solat. Yang kedua, kena ada pada diri kita dalam ibadah ni apa dia? Yang pertama solat. Yang kedua baca Quran. Rajin baca Quran. Dalam hidup kita. Jangan rajin baca WhatsApp je. Jangan rajin baca TikTok je. Dengar TikTok je. Tiap-tiap hari duk kaih tu. Tiap-tiap hari duk kaih tu. Dalam handphone dia. Duk tengok tentang TikTok je tiap-tiap hari. Tua-tua pemain TikTok juga. Jangan demikian dalam hidup kita. Pastikan diri kita membaca Quran. Tiap-tiap hari balik Al-Quran. Al-Quran, tanda kita betul-betul bersedia, kita berjaya menghabiskan Al-Quran, mengkhatamkan Quran 3 hari sekali. 3 hari sekali. Itu tanda persiapan yang betul-betul kita dah bersiap. Dan kena sampai tahap itu. Allah, dia nak suruh
ibu-ibu dan ayah-ayah ni hidup dengan Al-Quran sampai waktu mana satu ketika Allah hentikan darah kotor tadi. Darah kotor Allah jadikan menopause. Kenapa Allah jadikan berhenti darah kotor di saat mana usia 45 tahun, 50 tahun, 55 tahun, Allah dah henti dah. Dengan tujuan Allah nak suruh fokus terhadap bacaan Al-Quran dan Allah nak suruh fokus terhadap ibadah, solat yang Allah kurniakan pada kita. Kita pula sedih. 55 tahun baru berhenti darah kotor. Kita pun sedih. Kenapalah dah kena berhenti. Kita ni. Padahal kita nak zuriat lagi kita sebut. Kita rasa demikian. Padahal Allah nak suruh kita fokus terhadap perjalanan ke akhirat Allah. Itu perkara yang kedua, bacaan Quran. Yang ketiga, zikir dan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir. Jangan berhenti zikir. Zikir yang paling mudah. Setiap pagi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, a'udzubika, min syarri ma sana'tu, abu'u laka, bini'matika alayya, wa abu'u bidhambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sekali je sebut. Mutayaqinan. Rasulullah sebut dengan penuh yakin. Belum maghrib hari tersebut meninggal dunia. Masuk je kubur, terus ke dalam syurga Allah SWT. Zikir yang paling indah. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Mulut kita tu lepas maghrib je, baca lagi Sayyidul Istighfar. Sekali je. Sebelum subuh meninggal dunia. Masuk je dalam kubur, pagi keesokan hari tu, terus ke dalam syurga Allah SWT. Yang ni zikir. Selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Di bibir kita ni selawat je. Duduk saja-saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafas adana ma wasi'ahu ilmu Allah. Bacalah, selawatlah. Jangan berhenti di bibir kita ni berselawat. Sebanyak berapa kali sehari? 1000 kali sehari. 1000 kali sehari. Selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa dia? Sekejap je lagi masuk dalam kubur, jumpa Rasulullah terus. Waktu tu ditunjuk malaikat tunjuk terus. Man hadzal rajul? Siapa lelaki ni dalam hidup kami? Jawab terus. Hadza nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh sebut terus. Kenapa? Selawat yang tak putus-putus panjang kita hidup di atas dunia. Jangan tidur selagi mana tak habis selawat sebanyak 1000 kali sehari. 1000 kali sehari ya. Tak banyak pun. Yang padahal Bilal Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tak akan tidur selagi mana dia tak habis selawat pada Rasulullah sebanyak 70,000 kali sehari. Abu Hurairah 70,000 kali sehari. Yang kita ni 70 kali pun berdengkur dah. Dengkur. Kerana kita terlampau asyik dengan dunia. Biarlah kita rasa menikmati terhadap akhirat. Kemudian yang keempat, banyakkan pada kita taubat. Taubat ya. Rabbighfirli wa tub alayya. Tu je, mudah je pada kita. Rabbighfirli wa tub alayya. Pendek je. Rabbighfirli, Tuhanku ampunkanlah dosaku. Wa tub alayya, aku bertaubat ke atas diri aku sendiri. Sebanyak berapa kali? 70 kali sehari. 70 kali sehari. Kemudian yang kelima. Saya ringkas-ringkaskan saja. Yang kelima, dalam hidup kita ni, tolong banyakkan mengalih segala aset-aset, harta-harta kita yang kita miliki di dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan simpan harta yang kita ada di atas dunia ini. Jangan simpan. Jangan jadi penyayang terhadap dunia, jangan. Simpankanlah segala harta benda kita di akhirat.
Orang sering kali tanya kita kan, kamu simpan harta banyak-banyak untuk apa? Dia jawab, untuk bekalan hari tua. Siapa yang ajar? KL beli SP Ustaz. Yang ajar demikian, simpanan untuk bekalan hari tua. Tak. Orang Islam diajar simpanan untuk bekalan ke syurga. Simpanan kita mesti untuk ke syurga. Biar mudah semua. Pakaian dah ada dah dalam kubur. Makanan dah ada dah dalam kubur. Kemudian kenderaan dah ada dah semua untuk ke akhirat. Rumah kita, istana kita dah siap dah untuk kita ke dalam syurga Allah SWT. Mesti ada demikian. Rumah untuk di dunia, kita beli sampai ratusan ribu. Kita sanggup korbankan masa kita, tenaga kita untuk dapatkan harta sepencarian dengan suami kita. Kemudian kenapa kita nak tinggal harta tersebut? Untuk dunia. Hantarlah ke akhirat. Jangan kita simpan untuk dunia. Orang kita ni simpan. Dia mati, dia tertinggal rumah di atas dunia. Dia tertinggal kereta di atas dunia. Kenapa dia tak hantar ke akhirat? Silap dalam hidup. Tanya, simpan untuk siapa? Untuk anak-anak saya. Anak-anak tu kan dah ada dah kan? Rumah masing-masing. Dia dah beli rumah masing-masing. Dia dah ada kereta masing-masing. Habis itu untuk apa ni? Untuk dibiarkan mereka bertelagah dan berkelahi. Berebut harta. Sedangkan kita sengsara di dalam kubur. Jangan kena demikian. Ramai dah orang kita kena. Cari harta. Sampai mati masuk dalam kubur. Anak berebut. Anak-anak berebut. Dia tak tinggal pun rumah tu. Dia bukan nak duduk pun. Tapi dia nak suruh. Kalau aku tak dapat, engkau pun tak dapat. Dia berkelahi adik-beradik. Tak tegur siapa adik-beradik. Semata-mata untuk dapat ganjaran yang secoet sikit je. Dalam hidup dia sebut. Jangan demikian. Ibu-ibu hantar ke akhirat. Macam mana nak hantar ke akhirat? Sedekah. Macam mana nak hantar ke akhirat? Wakaf. Macam mana nak hantar ke akhirat? Infak. Kemudian macam mana nak hantar ke akhirat? Hibah. Kemudian macam mana lagi nak hantar ke akhirat? Zakat. Semua ni cara untuk kita push harta kita ke akhirat. Macam kita pergi Mekah kan, beli barang banyak-banyak, tak boleh balik. Tak boleh bawa balik. Barang banyak. Nak buat macam mana? Push lah kita ke Malaysia. Hantar kadang-kadang tasbih dah sampai. Air zam-zam dah sampai. Kurma dah sampai. Tuan kat sana lagi. Tuan kat Mekah lagi. Sama juga dengan kita. Rumah kita dah ada dah di akhirat. Kereta kita dah ada dah di akhirat. Makanan kita dah atur dah. Hari pertama kita masuk dalam kubur, kita nak makan apa? Atas dunia ni dah siap dah. Makanan untuk kita dalam kubur. Bila kita buat makanan sebut? Jamuan-jamuan untuk orang miskin. Jamuan-jamuan untuk jiran tetangga kita. Itu makanan kita dalam kubur sekejap lagi. Jangan berhenti buat jamuan. Jangan berhenti. Buat je jamuan. Ajak je jiran-jiran kita datang makan. Jiran tanya, kenapa ni buat jamuan? Saya buat bekalan untuk saya hidup di sana nanti. Ini benda yang kita kena buat. Dulu kan arwah ayah kita, arwah datuk nenek moyang kita, tiap-tiap pagi Jumaat berebut di kalangan mereka. Nak buat jamuan. Kenapa zaman kita ni rasa malas je nak buat? Tak nak kita. Alah, siapa nak simpan Ustaz? Siapa nak kemaskan? Ustaz sedaplah datang makan-makan, Ustaz balik. Kami pula yang kena kemas. Yang menyebabkan kita rasa letih dengan keadaan demikian. Padahal itulah sifat syaitan yang nak suruh kita jangan buat demikian. Nanti kamu akan kelaparan bila menghadap di hadapan Tuhan nanti. Ini cara yang perlu kita ada. 2. Yang ketiga dan yang akhir. Tolong jaga akhlak. Tolong jaga akhlak sebelum kematian kita. Ramaikan sahabat-sahabat. Jangan kita putuskan silaturahim. Ibu-ibu, di antara orang yang ibu-ibu kena paling jaga akhlak ialah dengan suami kalian. Dengan suami paling kena berakhlak. Di kalangan orang perempuan. Manakala ayah-ayah yang kita kena paling berakhlak dengan siapa? Kita dengan ibu dan ayah kita. Ibu mertua dan ayah mertua kita. Tapi sayangnya, kita hilang akhlak terhadap mereka. Ini kebanyakan di kalangan kita jadi demikian. Akhlak suami, orang lelaki, akhlak dia dengan mak ayah dia. Akhlak dia dengan mak mertua, ayah mertua dia. Akhlak dia dengan mak saudara dan ayah saudara dia. Ni akhlak yang besar, yang mesti dijaga. Tapi kebanyakan orang, dia boleh berkasar dengan ibu dan ayah dia.
Wala takul lahuma uffin. Jangan kamu sebut depan mak ayah kamu. Wala tanharhuma. Jangan kamu tengking kata-kata mak ayah kamu. Jangan kamu cakap kasar dengan mereka. Wa qul lahuma qawlan karima. Kamu cakap lemah lembut je dengan mereka. Cakap dengan lemah lembut. Mak ayah ni, dia katalah macam mana pun. Bagai anak lelaki, diam je. Dengar, ya mak, ya ayah. Ya je. Ya je dalam hidup. Sampai peringkat, waktu mana dia kata pada kita ni, waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Kamu tutup sayap kamu. Wa qur rabbirhamhuma. Sebut pada Allah, ya Allah, tolong belah kasihanlah pada mereka berdua. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana dia jaga aku waktu mana aku kecil dahulu. Penuh dengan kasih sayang. Sama juga dengan isteri. Suami kata apa dah? Sebutlah apa? Diam je. Jangan jawab. Jangan jawab. Sebagaimana anak lelaki dia jangan jawab dengan mak dan ayah dia, mak mertua dan ayah mertua dia. Oh, isteri, kamu jaga je dengan suami. Jangan angkat suara depan suami. Angkat je suara depan suami, hancur lebur amalan-amalan kita. Jangan tengking-tengking suami. Jangan berkasar dengan suami. Orang lelaki ni, belum kahwin, banyak mulut. Dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Ni orang lelaki. Saya sebut demikian. Nak sebut gambaran demikian. Orang perempuan, belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin, mulut kat mulut dia panggil. Bila mulut kat mulut, masa itulah dia menyakitkan hati suami. Cuba perhati, minta maaf, bukan orang sini ni. Ni mesti orang alus tak senang cerita ni. Ni orang Kok Diang ni bagus-bagus semua. Nak gambarkan, kita ni, kadang-kadang kita dengan kawan-kawan boleh lembut. Dengan orang lain boleh lembut. Tapi tengok muka suami kita, geram je rasa. Tak boleh nak tahan. Kita luahkan sebetul-betul. Siapa yang kita luah tu? Dengan siapa yang kita berkasar tu? Berapa kali dah kita dipesan, jangan angkat suara depan suami. Jangan tengking suami. Jangan sebut. Nanti dia akan simpan. Dia simpan dalam hati dia. Kalau dia simpan saja, dia maafkan. Alhamdulillah. Tapi masalah orang lelaki, dia simpan, dia dendam tu. Dia bawa sampai mati. Dia bawa sampai mati. Saat mana ibu-ibu meninggal dunia, suami kita meninggal dunia, masuk dalam kubur, meraung kita dalam kubur. Meraung kita dalam kubur. Menyesalnya aku, kenapalah aku begitu sekali. Suami kita tak meninggal dunia pun, kadang-kadang kita rasa menyesal. Mak kita, ayah kita tak meninggal dunia pun, orang lelaki rasa menyesal. Dia penyakit dalam hidup dia. Kerana tekanan dalam hidup dia tu, dia tertekan. Dan antara dia nak jaga isteri, ke dia nak jaga hati mak ayah. Ni kebanyakan orang lelaki akan berlaku konflik begitu. Dia nak jaga siapa? Nak jaga isteri dia ke? Nak jaga hati mak ayah dia? Mak ayah dia tak selesa dengan isteri dia. Yang menyebabkan di waktu itu dia bertembung. Aku nak jaga yang mana ni? Akhirnya dia tipu mak dia. Dia tipu ayah dia. Semata-mata dia nak jaga hati isteri dia. Saat itu dia mati. Dia masuk dalam kubur. Meraung dia dalam kubur. Meraung dalam kubur. Tak berjumpa syurga. Tak berjumpa syurga. Apalah manfaat hidup? Kita rumah besar, kereta mewah, kerongsang ada, jubah ada, segala handbag pun mahal, misal contohnya. Bukan handbag mahal pun, Ajinomoto je. Nak sebut tu pun beli dekat Bukit Kayu Hitam je. Nak sebutnya, kitanya bukan main lagi hebat. Dunia ni bukan main lagi hebat. Masuk kubur, masuk neraka terus. Manfaat apa hidup demikian? Tak ada manfaat langsung dalam hidup kita. Lalu Allah jadikan, inilah peluang masa kita. Waktu mana kita, Allah bagi masuk dalam tahun baru ini, cuba mengalihkan suasana. Ubahlah suasana hidup kita. Balik nanti, kalau ada kekuatan kudrat, ubah posisi dalam bilik kita, tempat tidur kita. Kemudian tukar baung-baungan dalam bilik kita. Kalau patut tukar langsir baru. Patut kita ubah suasana kita, hidup kita, ubah. Orang tanya, kenapa? Saya sedang berubah untuk menuju ke syurga Allah. Bantulah saya. Doakan saya. Jumpa dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita sebut. Doakan nenek, agar nenek masuk dalam syurga Allah. Sentiasa sebut pada keluarga kita. Syurga menjadi impian dalam hidup orang mukmin.
supaya kita berusaha sungguh-sungguh dan maafkan semua kesilapan yang dilakukan oleh mereka kepada kita, tapi kita sentiasa minta maaf di atas kelemahan diri kita pada mereka pula. Yang ni yang kita sentiasa lakukan dalam hidup kita, akhirnya Allah bagi kejayaan pada kita. Saya pohon maaf kerana panjang sangatlah. Saya tengok ibu-ibu dah betulkan tulang belakang 7 kali dah saya kira. Lambat lagi ke Ustaz ni. Lama pula pada hari ni. Saya pohon kemaafan kerana di atas panjangnya masa ini, mudah-mudahan Allah jadikan semua yang hadir ini di kalangan ahli syurga Allah. Dan Allah tunjukkan jalan hidup kita, jalan yang mudah pada diri kita untuk menghadap di hadapan Allah. Mudah-mudahan demikian. Sebelum kita baca doa ni, saya suka nak sebut kat luar nanti, ada beberapa buah kitab yang saya karang. Ni karangan saya ni. Ada lebih kurang 34 jenis buah kitab. Dan ada kitab yang elok sangat dimiliki oleh kita. Bagaimana untuk kita kematian husnul khatimah. Macam mana kita nak mati yang husnul khatimah. Mati ni ada 2 je. Mati dalam keadaan baik dan mati dalam keadaan buruk. Dan perkara-perkara yang perlu kita lakukan ketika mana kita sedang nazak. Saat mana kita dekat nak meninggal dunia tu, apa dia yang kita kena buat? Saya susun elok-elok. Yang ni, kalau ada masa ni, insya-Allah kita boleh bincangkan. Kitab-kitab yang ringkas sebeginilah. Mudah-mudahan dia akan bermanfaat pada kita. Kemudian saya karang lagi kumpulan doa-doa. Ud'u ni. Saya dengan orang rumah saya susun kitab doa-doa dalam Al-Quran. Mengikut surah-surah. Surah Al-Baqarah ada doa dia. Surah Al-Imran ada doa dia. Surah Al-Imran ada doa. Doa untuk kita memohon ditetapkan hati dan petunjuk daripada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ni mengikut ayat Quran. Doa yang Allah ajar pada kita. Untuk kita minta dengan dia ni. Baca habis doa ni, maknanya kita kumpul, kita telah baca sebuah Al-Quran yang padanya doa-doa yang diajar oleh Allah pada diri kita. Para hadirin sekalian, bolehlah sebar-sebarkan, maklumkan pada keluarga kita. Dan kita pun sama jugalah bila kita pergi ziarah orang sakit, saya cadangkan bagi hadiah kitab-kitab macam ni. Bagi hadiah. Macam mana nak kematian husnul khatimah. Ziarah orang sakit kan. Bila orang dah terlentang, dah sakit dah pada diri kita, lebih baiklah bawa kitab ni bagi hadiah pada dia. Daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu. Kita bagi kitab ni, dia nampak tajuk kitab ni, dia faham lah. Maknanya mati dah tu senang ceritanya. Nak sebut tak teramak sangat ceritanya. Mudah-mudahan Allah jadikan semua di kalangan kita bila mati, semua masuk dalam syurga Allah. Saya karang kitab ni, kerana saya bangunkan ma'had tahfiz juga. Di belakang saya ni ada 6 buah sekolah tahfiz. Saya bangunkan di Jerantuk Pahang, tempat kelahiran saya. Kemudian saya bangunkan di Kelantan, tempat mertua saya. Saya bangunkan juga di Pulau Langkawi. Ini di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tersebut. Saya bangunkan juga di Kuala Terengganu. Ada seorang hamba Allah. Dia wakafkan tanah pada saya seluas 8,5 ekar tanah dia tersebut. Untuk saya bangunkan ma'had tahfiz. Sekarang saya sedang bangunkan masjid di Pulau Langkawi. Dan sedang siapkan masjid juga di Kuala Terengganu. Kemudian pelajar-pelajar ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Saya tolong juga di selatan Thailand. Bila bapa mereka tembak mati, saya ambil anak-anak yatim piatu tersebut. Kita tanggung mereka menghafal Quran. Pelajar asalnya 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 850 orang pelajar yang sedang menghafal Quran di sana lah. Tiap-tiap bulan saya hantar dana pada mereka sebanyak lebih kurang RM30,000 hingga RM50,000 sebulan bagi membiayai mereka. Dah 18 tahun dah saya buat amalan ini. Dan macam mana saya tanggung mereka sebut? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Ni madu ni lah. Madu ni mereka bangun, mereka sujud berdoa pada Allah. Bangun setiap pagi, mereka berdoa selama 3 jam mereka sujud. Kemudian mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Saya cadangkan pada ibu-ibu yang kat rumah, buat air madu pada keluarga kita. Buat balik ke rumah nanti, ambil je madu ni, kacau je. Air madu ni dengan air suam, kemudian letak dalam peti ais. Dah sejuk dah air tersebut, hidangkan pada keluarga masing-masing. Minum air tersebut. Rasulullah sebut, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Rasulullah sebut demikian. Kita bagilah minum pada suami kita, anak-anak kita. Ni satu-satu madu yang kalau kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum je. Kalau bawa balik madu satu lagi, belakang parang lah jawapan dia ni. Ni kalau madu yang ni pun takut, tak tahulah kira.
dalam hidup kita. Kemudian saya dapatkan juga satu lagi produk saffron. Saya dapat saffron ni daripada Iran. Saffron ni ibu-ibu buat masak dalam masakan. Masakan kan kita masuk saffron. Dia di antara bawaan-bawaan syurga Allah. Dan saffron ni harga dia yang saya dapat ni yang terbaik. Tapi saya dapat murah sangat. Kalau pergi Mekah Madinah pun tak dapat dengan harga ni. Saya dapat grade AAA yang terbaik. Letak dalam air sekejap je. Berubah menjadi warna kuning keemas-emasan. Yang ni kemudian buat minum. Yang ketagih air ketum, ketagih macam-macam gaya tu, cuba bagi dia minum. Mudah-mudahan hilang ketagihan itu sendiri. Dan ada yang kena kanser teruk, dia buat amalan, dia minum air saffron dan dia sapu dengan saffron. Alhamdulillah pulih penyakit-penyakit yang dideritai di kalangan mereka sendiri. Ada yang kena macam-macam gaya lah. Buat amalan lah pada diri kita ni sendiri. Kalau ibu-ibu kerap tidur malam mimpi air banyak, kemudian mimpi jatuh tempat tinggi, kemudian mimpi sering kali rumah lama dan sebagainya. Kadang-kadang tidur malam gigi bunyi, kak gigi. Itu tanda gangguan saka. Saka dalam kekeluargaan kita. Saya dapatkan satu produk ni, ibu-ibu boleh gunakan malam nak tidur malam, sapu je, sikit-sikit je kat belakang ni, sapu juga di hujung kaki. Di hujung kaki, baca selawat pada Rasulullah supaya hilang rasa kebas, rasa sejuk-sejuk di kaki kita. Kadang-kadang menyucuk di kaki. Gangguan saka. Gangguan saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Yang tu senyum-senyum je. Cuba buat amalan sikit-sikit tu. Sapu sikit-sikit. Tapi kalau dah lama dah, semakin hilang rasa sakit belakang kita, sendi-sendi kita tu, tak sikit-sikit. Mudah-mudahan Allah pulihkan kita daripada demikian. Semua ni saya gunakan untuk dana sekolah saya lah. Dengan tujuan untuk dibangunkan lagi sekolah yang sedang saya bangunkan ini. Kalau ibu-ibu tak dapat yang lain pun, tolong pakai ambil pamphlet je lah. Pamphlet kat luar nanti ada pamphlet sekolah saya. Yang saya sedang siapkan masjid di Pulau Langkawi ni. Ibu-ibu yang ataupun ayah-ayah yang pergi Pulau Langkawi tu boleh tengok 2 tingkat masjid yang sedang saya bangunkan itu memerlukan dana lagi. Dalam 800,000 lagi selesai lah insya-Allah. Takut manalah tahu ada yang hadir pada hari ni nak bagi 800,000 selesai terus lah. Kerja-kerja 800,000 rupiah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.